Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak didik yang cikgu kasihi dan sayangi sekalian. Bertemu lagi kita pada pagi ini bersama-sama dengan Cikgu Norsi. Jom kita belajar sejarah. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang kedaulatan negara di cabar dan hari ini cikgu akan memfokuskan kepada 7.1 campur tangan dan penjajahan kuasa asing dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid boleh menyatakan istilah campur tangan, penjajahan dan naungan. Okey murid-murid, cuba lihat gambar yang cikgu paparkan ini iaitu tentang Tugu Negara. Apakah kaitan gambar Tugu Negara ini dengan tajuk yang akan kita pelajari sebentar lagi? Zaman penjajahan perlu dipelajari untuk mengetahui sejarah negara dengan lebih mendalam. Campur tangan dan penjajahan kuasa asing membawa banyak perubahan terhadap negara kita. Pada hari ini, kita akan membincangkan maksud naungan, campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Kita akan mengupas kuasa asing di tanah airku. Okey murid-murid, apakah itu naungan? Naungan adalah bermaksud perlindungan yang diberikan oleh kuasa asing kepada sesebuah wilayah atau negara. Negeri naungan menghantar ufti sebagai tanda persahabatan dan menjamin keselamatan. Negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ialah negeri naungan Siam sehingga abad ke-20. Ini adalah contoh bunga emas yang telah dihantar sebagai ufti kepada pemerintah Siam setiap 3 tahun. Okey murid-murid, apakah pula yang dimaksudkan dengan campur tangan? Campur tangan bermaksud kuasa asing mencampuri hal ehwal pentadbiran negara secara langsung. Residen British dilantik untuk membantu pemerintah tempatan mengurus pentadbiran. Campur tangan di tanah Melayu bermula di Perak oleh British melalui Perjanjian Pangkur pada tahun 1874. Seterusnya kita ketahui pula maksud penjajahan. Penjajahan bermaksud kuasa asing menjadikan sesebuah negeri sebagai wilayah taklukan. Kuasa asing menguasai dan mengawal negeri taklukan untuk kepentingan politik, ekonomi dan sosial. Penjajahan pertama oleh Portugis di Melaka, James Brooke di Sarawak dan North Borneo Chartered Company atau Syarikat Borneo Utara British iaitu SBUB di Sabah. Bagaimanakah cara untuk kita mengelakkan campur tangan kuasa asing? Untuk mengelakkan campur tangan kuasa asing adalah melalui memupuk semangat perpaduan antara kaum kerana negara kita mempunyai masyarakat majmuk yang berbilang bangsa. Seterusnya, kita boleh menyemai semangat patriotik dalam kalangan rakyat dengan mengadakan karnival kemerdekaan. Selalunya di sekolah-sekolah membuat pertandingan sempena bulan kemerdekaan. Seterusnya mengukuhkan sistem pertahanan negara dan mematuhi undang-undang negara. Okey murid-murid, pada hari ini murid-murid hendaklah boleh menyatakan tentang maksud campur tangan, penjajahan dan juga naungan. Setelah murid-murid faham mengenai tajuk-tajuk ini, murid-murid bolehlah mengisi peta pemikiran yang terdapat pada muka surat 47 dan buatnya di dalam buku tulis.
Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah sentiasa mempertahankan kedaulatan negara kita. Kedaulatan negara tergugat akibat campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Banyak perubahan dilakukan oleh kuasa asing untuk kepentingan mereka. Oleh itu, kita adalah generasi warisan pembina negara yang perlu menjaga kedaulatan negara ini daripada dijajah. Okey murid-murid, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Cikgu harap murid-murid boleh menyiapkan tugasan dan terus berada di rumah demi menjaga SOP yang telah ditetapkan. Bersama-samalah kita memutuskan rangkaian wabak COVID-19 ini. Cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan bye.